Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi kelas Pafa Online Hatimuni setiap hari. Sebelum saya mulakan topik kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum mulakan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa ni Allah memudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu dan juga bagi saya dalam menyampaikan sesuatu ilmu. Kita teruskan pada kita punya topik. Kita dah belajar tajuk berkaitan dengan apa itu taharah dan apa hukum taharah. Apa hukum taharah? Taharah ni apa? Taharah adalah bersuci. Bersuci daripada najis, bersuci daripada hadas untuk membolehkan kita melakukan ibadah seperti biasa. Melakukan ibadah seperti solat, membaca Al-Quran. Sekarang Ustazah saya nak terangkan kaitan dengan cara-cara taharah mengikut syarak. Cara-cara taharah mengikut syarak. Yang pertama adalah wuduk. Yang pertama adalah wuduk. Apa itu wuduk? Wuduk adalah perbuatan menggunakan air pada anggota badan, pada anggota tertentu beserta niat. Dalam berwuduk ni kita mestilah menggunakan air. Kita tak pernah lihat lagi orang berwuduk menggunakan batu, menggunakan daun, belum ada lagi. Apa yang disyariatkan dalam Islam, kita berwuduk mestilah menggunakan air. Dan berserta dengan niat. Rukun wuduk. Di sini Ustazah bagi tahu rukun wuduk ada 6. Rukun wuduk ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat ni niat merupakan beza untuk kita tentukan adat dan ibadat. Kalau kita niat berwuduk tu kerana Allah Ta'ala, mesti kita akan dapat pahala lah. Niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka kita daripada atas ni sampai ke bawah. Keseluruhan muka kita. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Kedua belah tangan. Mula daripada tangan kanan. Lepas tu, tangan kiri. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala, itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki hingga buku lali. Membasuh kedua kaki hingga buku lali. Yang keenam, yang terakhir adalah tertib. Apa maksud tertib? Tertib adalah melakukan rukun tersebut mengikut urutan dia. Mula daripada niat, sampailah membasuh kaki hingga ke buku lali. Kita tak ada basuh kaki dulu, baru basuh kepala. Tak. Itu namanya tak tertib. Tak ikut urutan. Tak ikut apa yang telah disyariatkan. Betul. Tadi rukun wuduk ada 6. Ingat, rukun wuduk ada 6. Membasuh telinga, adakah rukun wuduk? Kan. Membasuh telinga adalah sunat wuduk. Kamu semua kena bezakan apa rukun wuduk, apa sunat wuduk. Supaya kita tak keliru lah benda tu.
kenapa kita disyaratkan untuk berwuduk? Okay, kenapa kita kena disyaratkan berwuduk? Sebab kita disyaratkan berwuduk apabila kita nak melakukan solat. Okay, kita nak melakukan solat. Sebelum solat, kita mestilah mengambil wuduk. So, siapa yang tak ada, yang nak melakukan solat, yang nak solat, contoh solat zuhur ke, solat asar ke, subuh, mesti sebelum dia solat tu, dia kena ambil wuduk dulu. Okay, kena ambil wuduk dulu. Kalau dia tak ambil wuduk, sah tak solat dia? Tak sah. Okay. Kita berwuduk ni untuk apa lagi? Untuk tawaf. Okay, untuk tawaf. Tawaf dekat mana? Tawaf dekat Kaabah. Okay, bukannya kita tawaf dekat sekolah ke apa, bukan. Tawaf dekat Kaabah. Okay, dekat Mekah. Okay, sebelum tawaf tu, kita kena dalam waktu tawaf tu, kita kena sentiasa dalam keadaan berwuduk. Okay, yang seterusnya, kita juga disyaratkan untuk dalam keadaan berwuduk apabila kita nak menyentuh atau membawa Al-Quran. Okay, kita nak pegang Al-Quran. Okay, kita nak pegang Al-Quran, kita nak bawa Al-Quran tu, kita kenalah dalam keadaan berwuduk. Okay, Ustazah nasihatkan kepada anak-anak murid Ustazah yang membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran tu, sebelum baca tu pergi ambil wuduk terlebih dahulu. Pergi ambil wuduk terlebih dahulu. Sebab kalau nak baca Al-Quran kena ada wuduk. Ingat tu. Okay. Ni adalah cara yang pertama. Okay, cara yang pertama. Okay, seterusnya adalah cara yang kedua. Okay. Kedua adalah istinja. Istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah menghilangkan najis daripada tempat keluar air kecil dan air besar. Okay, tempat keluarnya air kecil kita dengan air besar. Okay, kita nak hilangkan najis tu. Macam mana nak hilangkan najis tu? Kita hilangkan dengan beristinja. Okay, macam mana kita nak hilangkan najis? Beristinja dengan apa? Beristinja dengan benda-benda yang boleh kita guna untuk istinja adalah satunya adalah air ataupun benda-benda yang kesat atau kering. Seperti batu, daun kering, tisu. Okay, itu adalah macam mana bahan yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Okay, tapi dekat kawasan rumah kita sekarang ni kan ada air. Okay, so lebih afdal lah kita guna air tu. Okay, air supaya senang sikit kita nak hilangkan najis yang ada dekat anggota badan kita. Okay, dan dalam istinja ni hukum dia adalah wajib. Okay, lepas kita membuang air kecil, air besar, kita wajib bersihkan kita punya kubur dan dubur tu dengan cara beristinja. Okay, beristinja dengan apa? Dengan air lah. Kalau tak ada air macam mana? Kalau tak ada air macam mana? Kita gunalah apa-apa je yang benda-benda yang kering ataupun kesat. Okay. Dalam beristinja ni, kita tak sah kalau kita nak istinja menggunakan najis juga. Okay. Kalau kita nak hilangkan najis, tapi kita basuh, kita nak hilangkan dengan najis juga. Adakah hilang? Okay. So, kita tak boleh lah kita nak basuh kita punya kubur-kubur dengan najis juga. Tak boleh. Okay. Kita juga haram guna makanan dalam menghilangkan najis dekat tempat keluarnya air kecil, air besar kita tu. Okay, kita tak boleh lah guna roti ke, guna apa-apa je lah makanan yang ada sebab makanan tu untuk kita makan. Okay, untuk kita makan, bukannya kita gunakan untuk menghilangkan kekotoran. Okay. So, kat sini kita boleh dapat lihat macam mana Islam telah ajarkan kepada kita.
daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Apa sekecil-kecil perkara? Okay, kita telah diajarkan macam mana nak beristinja, macam mana kita nak basuh najis kita. Okay, macam mana apa adab kita dalam di tempat membuang air kecil, air besar. Apa maksudnya? Macam tempat membuang air kecil, air besar, apa dia? Tandas kan. Okay, Islam dah bagi panduan dah. Apa adab dalam tandas, macam mana cara nak masuk keluar tandas. Okay. Okay. Itu adalah cara yang kedua adalah istinja. Okay. Yang seterusnya adalah tayamum. Yang seterusnya adalah tayamum. Okay, tayamum tu apa? Tayamum adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan niat dan cara tertentu. Okay, anggota tayamum ada dua je. Okay, pertama adalah muka, yang kedua adalah tangan. Okay, dua. Senang je. Okay, tapi kita tak gunakan air. Sebab apa? Tayamum ni kita gunakan apabila kita tiada air. Okay, ketiadaan air. Ataupun disebabkan penyakit. Kita sakit kan. Ada balut dekat tangan. So, kita tak boleh kena air. Kita boleh tayamum dekat situ. Okay. So, kita gunakan apa? Kita gunakan debu tanah yang suci. Bukannya kita guna tepung. Bukan kita guna bedak. Bukan. Dia mestilah debu tanah yang suci. Okay. Rukun tayamum. Okay, rukun tayamum dia ada 3. Pertama, niat. Yang kedua, sapu debu tanah ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku. Yang ketiganya adalah tertib. Okay. Itu sahaja. Macam waktu sekarang ni, waktu penyakit, apabila orang Islam meninggal dunia, siapa yang terkena penyakit COVID-19, mereka meninggal. So, macam mana cara untuk mandikan jenazah tersebut? Okay, mereka telah menggunakan tayamum sebagai ganti kepada mandi jenazah. Okay, sebab apa dia orang guna tayamum? Sebab untuk menghindarkan diri mereka daripada terkenanya penyakit tersebut. Sebab itulah digunakan tayamum sebagai ganti kepada mandi jenazah tersebut. Okay. Seterusnya, tadi ketiga tayamum. Okay, yang keempat mandi. Yang keempat mandi. Cara taharah dari segi syarak adalah mandi. Okay, mandi ni apa? Mandi ni mengalirkan air ke badan dengan niat yang tertentu. Okay, mandi pun ada niat. Okay, mesti terfikir macam tu. Mandi pun ada niat ke? Okay, mengalirkan air ke badan dengan niat tertentu. Mandi pun sebenarnya ada niat. Kalau mandi yang biasa-biasa je, okay, tu kira adat lah. Setiap pagi kita bangun pagi, kita pergi mandi. Itu kira macam adat. Macam rutin harian kita. Okay, tapi mandi ni, dia ada mandi wajib, dia ada mandi sunat. Okay, dia ada mandi wajib dengan mandi sunat. Okay, mandi wajib, kita diwajibkan mandi untuk melakukan sesuatu ibadat. Disebabkan kita ada haid ke atau apa-apa sebagai hadas lah, hadas yang besar. Okay, hadas besar ni dia perlukan kita untuk mandi wajib. Okay, tu
hadas besar. Okay, kalau kita tak mandi, kalau kita tak mandi wajib ni, ibadat kita tak sah. Okay, contoh haid. Okay, haid. Haid ni merupakan kalau seorang perempuan telah balik, telah cukup umur, dia akan keluar satu darah kotor dalam badan dia. Okay, so apabila darah tersebut telah kering, okay, dalam tempoh yang tertentu, okay, perempuan tersebut, okay, perlu mandi. Okay, dalam tempoh dia dalam tempoh haid dia tu, dia tak boleh solat, dia tak boleh baca Al-Quran. Okay, tapi kalau dia nak ibadat seperti biasa, nak solat macam biasa, nak baca Al-Quran macam biasa, dia kena mandi wajib terlebih dahulu. Okay, itu adalah mandi wajib. Okay, yang kedua adalah mandi sunat. Okay, mandi sunat ni contoh je kita mandi sunat Jumaat. Okay, kita disunatkan untuk mandi pada hari Jumaat. Kita niat mandi sunat. Okay. Okay, seterusnya mandi sunat contoh lain bagi mandi sunat. Mandi sunat untuk 2 hari raya. Apa 2 hari raya? 2 hari raya tu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Maksudnya pada hari raya pagi tu kita bangun pagi tu kita niat mandi sunat hari raya Aidilfitri. Kita niat mandi sunat hari raya Aidiladha. Okey, itu adalah mandi sunat. Okay. Mandi sunat ni kenapa kita kena mandi? Okay, Ustazah dah terangkan kenapa kita kena mandi. Kita mandi, contoh kalau kita niat mandi tu untuk mengikut apa yang telah diajarkan dalam Islam. Okay, dapat pahala. Okay. Kalau kita mandi ni untuk bersihkan diri kita daripada kekotoran lah, kan? Kalau badan kita bersih, kita pun boleh terhindar daripada sebarang penyakit. Bau badan kita pun sentiasa wangi, kan? Orang ramai pun akan sentiasa dekat dengan kita, seronok untuk berkawan dengan kita. Okay? Selain itu, kita mandi ni juga boleh meningkatkan kecergasan badan kita. Okay? Kita akan lebih cergas dan aktif lah daripada hari tersebut. Kalau kita tak mandi ni, badan kita akan rasa lain macam. Kita akan rasa lesu, kita rasa kemalas, nak buat something semua tak boleh. Okay? Itu tadi saya dah terangkan 4 cara dalam taharah mengikut syarak. Okay, saya dah simpulkan balik. Yang pertama tadi adalah wuduk. Yang kedua adalah istinja. Yang ketiga adalah tayamum. Keempat adalah mandi. Okay, itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harap Ustazah minta maaf kalau ada tersalah kata ataupun Ustazah minta maaf. Yes. Dan kita bertemu lagi pada hari lain. Saya dah ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Okay, Assalamualaikum.